Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Liana binti Mayudin. Nombor metrik 283-749 akan membentangkan tajuk tugasan iaitu perbandingan dan pelaksanaan demokrasi berparlimen dan demokrasi berpresiden. Pengenalan. Sistem pemerintahan didefinisikan sebagai sistem yang tersusun dan dimiliki di sebuah negara dalam mengatur pemerintahan. Setiap negara memiliki sistem pemerintahannya tersendiri untuk mengatur dan mentadbir negara, di mana setiap negara tidak memiliki sistem pemerintahan yang sama. Terdapat beberapa sistem pemerintahan yang terdapat di dunia, antaranya adalah seperti pemerintahan berparlimen, berpresiden, komunis, monarki dan sebagainya. Malaysia sebagai contoh merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, di mana di bawah pentadbiran ini, Raja berperlembagaan dan Seri Paduka Baginda yang Tuan Agong merupakan ketua negara, manakala parlimen pula merupakan institusi perundangan dalam negara yang menggumbal undang-undang. Atau konsep berkaitan bagi demokrasi berparlimen. Pertama, cara pemilihan dan sistem ketua negara. Rakyat melibatkan diri dalam pemerintahan negara. Melalui sistem ini, rakyat berpeluang bagi membentuk kerajaan serta bebas memilih perwakilan melalui pilihan raya. Rakyat juga berhak menyokong, mengakar dan menukar kerajaan setiap ada dalam proses pemilihan semasa pilihan raya. Mempunyai ketua negara dan ketua jabatan di bawah. Ketua ini dibahagikan pula kepada kedua, iaitu Raja berperlembagaan, di mana terdiri daripada Raja Negara dan Republik. Manakala yang kedua adalah Ketua Negara yang berperanan melantik salah seorang daripada ahli badan perundangan iaitu Parlimen sebagai Ketua Kerajaan atau lebih dikenali sebagai Perdana Menteri. Kedua, perasingan kuasa. Mengamalkan doktrin pencabutan kuasa apabila Parlimen sebagai Perdana Menteri, Ahli Kabinet dan Jemaah Menteri. Badan Eksekutif mula bertanggungjawab kepada Badan Perundangan atau Legislatif. Yang ketiga adalah sistem dan bentuk Dewan Perundangan, merujuk kepada ahli parti politik yang menguasai majoriti kuasa parlimen atau dikenali sebagai Dewan Rendah, di mana hak dan kuasa diberikan untuk melumpuhkan kerajaan dan bagi membentuk kabinet untuk memerintah. Seterusnya adalah demokrasi berpresiden. Pertama, cara pemilihan dan sistem ketua negara merupakan satu kerajaan demokratik dan republik. Seorang ketua kerajaan memimpin badan eksekutif yang berasingan daripada badan perundangan. Ketua kerajaan dipilih untuk berkuasa melalui dan perundangan. Dapat juga sistem hybrid yang dipanggil sebagai sistem setara presiden. Kedua, perasingan kuasa. Wujud pemisahan di antara badan perundangan dan badan eksekutif dan bebas di antara satu sama lain. Presiden juga bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat. Dan ketiga adalah sistem dan bentuk Dewan Perundangan. Mempunyai dua Dewan Perwakilan, namun perbezaan bergantung kepada sebuah negara, di mana perbezaan kedudukan tertakluk kepada perlembagaan. Contoh negara yang mempunyai perbezaan disebut adalah negara Amerika Syarikat, yang mempunyai Kongres dan Senat, di mana kedua-dua mempunyai fungsi yang tersendiri berasingan dengan kuasa presiden. Struktur dimensi elemen dan lain-lain perkara yang berkaitan. Bagi demokrasi berparlimen, pertama, struktur terdiri daripada parlimen dan pemerintah. Kedua, dimensi terdiri daripada legislatif, undang-undang dan eksekutif. Ketiga, elemen terdiri daripada pengambilan keputusan, pemilihan umum dan kebebasan berbicara. Dan keempat, lain-lain terdiri daripada pemilihan ketua negara. Manakala bagi demokrasi berpresiden pula, pertama, struktur terdiri daripada presiden, legislatif dan undang-undang. Kedua, dimensi legislatif, undang-undang dan eksekutif. Ketiga, elemen pemilihan presiden, kedaulatan rakyat, kekuasaan eksekutif dan sistem pembahagian kuasa. Dan yang keempat adalah kebebasan bersuara dan sistem dua dewan. Pelaksanaan di Malaysia atau perbandingan dengan negara lain. Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen. Di bawah pentadbiran ini, pentadbiran perlembagaan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong dikenali sebagai ketua negara. Dari segi perundangan di Malaysia, sistem perundangan negara ini memiliki kuasa mengubah undang-undang persekutuan dan negara-negara di dalamnya. Perlembagaan yang termaktub di dalam negara berlandaskan perlembagaan yang telah dibuat pada Februari sehingga Julai 1957 dan dikuatkuasakan pada 27 Ogos 1957.
Yang di-Pertuan Agong berperanan mengikut nasihat Perdana Menteri bagi melantik ahli Dewan Negara, di mana berperanan melantik 2 orang wakil dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang bagi wilayah Persekutuan Labuan. Dari segi badan kehakiman, di Malaysia, Parlimen mempunyai kuasa tertinggi di mana kuasa perundangan adalah terletak kepada Parlimen. Antara mahkamah-mahkamah yang dapat di Malaysia adalah Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah. Bagi negara Amerika Syarikat mengamalkan sistem demokrasi berpresiden. Presiden berperanan menjadi ketua negara dan ketua kerajaan serta menjalankan kuasa politik dalam sistem ini. Rakyat tidak mempunyai kebebasan sepenuhnya bagi memilih pucuk kepimpinan. Bagi sistem perundangan di Amerika Syarikat turut dikenali sebagai Kongres. Sistem perundangan yang diamalkan oleh negara ini adalah berdasarkan perlembagaan yang telah dibuat pada tahun 1787 di mana telah disusun dan dikuatkuasakan pada tahun 1789. Badan perundangan di Amerika Syarikat terbagi pada dua, iaitu Dewan Perwakilan dan Dewan Senat. Dewan Senat dikenali sebagai senator dan memegang jawatan selama 6 tahun sahaja. Ahli-ahli dalam Dewan ini adalah seramai 100 orang di mana diwakili oleh 2 orang wakil bagi setiap satu negeri. Dewan Perwakilan pula mempunyai jangka masa selama 2 tahun dan bukan mengikut negara-negara tapi mengikut bilangan penduduk di dalam negara tersebut. Jumlah bilangan perwakilan ditetapkan sebanyak 435 ahli oleh Deportasi 1949. Isu-isu yang berkaitan bagi demokrasi parlimen. Pertama, pembahagian kuasa. Kedua, ketidakstabilan kerajaan. Dan ketiga, pembangunan ekonomi dan sosial. Manakala demokrasi berpresiden pula kekuasaan eksekutif yang kuat. Kedua, krisis kepimpinan. Dan yang ketiga, ketidakstabilan politik. Kekuatan dan kelemahan demokrasi berparlimen merupakan badan perundangan yang mempunyai kuasa yang tinggi. Kedua, melahirkan asasi yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang pilih. Ketiga, rakyat diberikan hak bersuara, berpolitik dan berpersatuan. Dan terakhir adalah dapat mengekalkan kedaulatan kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Kelemahan demokrasi berparlimen. Pertama, wujud manipulasi dalam sistem demokrasi. Kedua, penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Ketiga, ketidakstabilan pemerintah. Dan terakhir, kelewatan sebarang keputusan. Seterusnya adalah kekuatan bagi demokrasi berpresiden. Pertama, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, presiden mempunyai kuasa yang kuat serta mahir dalam mengubah perubahan dan mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Ketiga, menyebabkan pemisahan kuasa sistem di mana sistem demokrasi presiden Amerika Syarikat berdasarkan pada prinsip pemisahan kuasa di tiga cabang, iaitu pemerintahan eksekutif, legislatif dan undang-undang. Dan yang terakhir, rakyat mempunyai dan memiliki hak untuk memilih presiden dan anggota parlimen. Kelemahan bagi parlimen berpresiden pula adalah ahli-ahli politik dalam sistem demokrasi mendapat pembiayaan dan sokongan daripada individu yang mempunyai agenda tersendiri. Kedua, menunjukkan demokrasi yang lemah di mana ditadbirkan sebagai hanya 25 tahun demokrasi tanpa gangguan. Dan yang ketiga, menghalang pemerintahan gridlock. Analisis bagi demokrasi berparlimen. Batasan dalam demokrasi berparlimen. Pertama, kelewatan dalam membuat keputusan. Kedua, ketidakstabilan gabungan. Bagi demokrasi berpresiden pula, kestabilan demokrasi berpresiden. Pertama, kekuasaan yang tunggal yang banyak. Konflik antara kerajaan. Cadangan penambahbaikan. Bagi demokrasi berparlimen, pertama, ketulusan dan accountability yang lebih tinggi. Memperkukuh mekanisme accountability untuk wakil rakyat dan kerajaan dengan melaksanakan undang-undang untuk hukuman rasuah dan salah guna kuasa. Kedua, penyiasatan institusi penyiasatan. Memastikan institusi seperti Jawatan Pencegahan Rasuah, SPRM mempunyai kebebasan dan kuasa yang mencukupi untuk menyiasat perbuatan rasuah tanpa campur tangan politik.
Manakala bagi demokrasi berpresiden pilihan pertama, pembaharuan pilihan raya presiden, pertimbangkan sistem pilihan raya presiden yang lebih berkadar seperti pilihan raya dua pusingan bagi memastikan calon presiden mendapat sokongan majoriti. Kedua, sistem perkongsian kuasa yang seimbang, memastikan keseimbangan di antara cabang eksekutif, perundangan dan kehakiman supaya tidak ada satu cabang yang terlalu dominan yang boleh mengelakkan potensi penyalahgunaan kuasa. Dan kesimpulan, sistem demokrasi yang dipilih oleh sesebuah negara memainkan peranan yang penting di dalam pentadbiran bagi sesebuah negara. Namun, sistem demokrasi yang dipilih oleh sesebuah negara memainkan peranan yang penting dalam membentuk negara yang harmoni dari segi pentadbiran bagi sesebuah kerajaan yang akan dibentuk. Peranan yang dimainkan oleh rakyat sangat penting bagi memilih kerajaan. Kerajaan yang dipilih harus memainkan peranan mereka bagi keharmonian dan tampuk kepimpinan yang telah dipilih oleh rakyat untuk rakyat. Walaupun setiap demokrasi yang dipilih mempunyai kebaikan dan kelemahannya tersendiri, namun setiap cabaran yang dihadapi mempunyai kebaikan yang tersendiri. Kejayaan pelaksanaan di dalam sistem yang dipilih bergantung kepada bagaimana sistem itu disusun, sejauh mana sistem itu berfungsi dan melihat sejauh mana legasi kerajaan bekerjasama. Sekian, terima kasih.